Apabila berbicara tentang bahasa Melayu, ada segelintir masyarakat yang memandang enteng terhadap kedudukannya. Bagi mereka, bahasa Melayu adalah bahasa kelas ketiga. Mereka lebih bangga bertutur dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Melayu dalam sektor-sektor awam maupun sektor-sektor swasta juga masih belum mantap. Tidak perlu kita lihat jauh, hanya perlu buka telefon pintar masing-masing dan lihat pada paparan skrin portal perbankan atas talian. Portal rasmi perbankan atas talian di Malaysia juga masih menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam portal tersebut. Oleh itu, eloklah sekiranya anda duduk semeja dengan saya bagi membincangkan cabaran memartabatkan bahasa Melayu dalam sektor perbankan. Sekalung apresiasi diucapkan buat penerajuk acara, Barisan Intelektual Kehakiman, penjaga masa yang peka dengan detik waktunya, Div-Div Kehormat serta warga Dewan Pemegang Amanat Negara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Saya titipkan buat kalian. Hadirin yang budiman, sebelum kita masuk kepada isi pidato saya pada hari ini, eloklah sekiranya saya memberikan tarifan tentang tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Pelajar, frasa memartabatkan dapat ditarifkan sebagai kedudukan atau pangkat, manakala perbankan ditarifkan sebagai aktiviti yang berkaitan dengan bank atau urus niaga bank. Bahasa Melayu pula adalah bahasa rasmi Malaysia menurut Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Jadi, cabaran memartabatkan bahasa Melayu dalam sektor perbankan membawa maksud kekangan meningkatkan kedudukan bahasa Melayu dalam urusan kewangan dan urus niaga bank. Bergerak kita kepada cabaran yang pertama, iaitu sikap segelintir penutur jati bahasa Melayu yang alpa dengan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jika kita lihat di bank-bank seluruh negara, terutamanya di kawasan bandar, pelanggan lebih gemar untuk bertutur menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Apabila melakukan urusan di sesebuah bank, bila ditanyakan mengapa mereka bertutur dalam bahasa asing, ada yang berkata bahasa asing itu adalah bahasa antarabangsa. Namun, persoalannya mereka lupa atau akan sejarah atau mereka buta sejarah. Bahasa Melayu pernah dijadikan sebagai bahasa dunia ataupun lingua franca pada awal abad ke-11 di Kepulauan Melayu ataupun Tanah Melayu. Bukan itu sahaja, sikap angkuh pegawai bank yang bertutur dalam bahasa Inggeris juga menjadi satu cabaran buat bahasa Melayu. Mereka memandangkan mereka telah diajar menggunakan bahasa Melayu semasa mendapatkan ijazah pertama ataupun ijazah-ijazah yang seterusnya. Hadirin Dewan yang dirahmati Tuhan, bergerak kita kepada cabaran yang kedua, iaitu pengaruh media elektronik dan kerancakan revolusi industri 4.0 yang menjadi cabaran buat bahasa Melayu dalam sektor perbankan. Sejajar dengan pertumbuhan negara, sektor-sektor awam maupun sektor-sektor swasta telah menerima masuk peranti elektronik ataupun Artificial Intelligence AI ke dalam sektor masing-masing. Pertumbuhan elektronik canggih ini bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Pelanggan tidak perlu beratur panjang di kaunter bank untuk melakukan urusan perbankan ataupun menandatangani dokumen-dokumen rasmi kerana mereka boleh menyelesaikan urusan-urusan ini melalui Artificial Intelligence yang diselaraskan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi, hal inilah yang mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Sepatutnya, semua peranti-peranti elektronik ataupun Artificial Intelligence yang memudahkan urusan pegawai bank dan pelanggan-pelanggan dilaraskan menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia. Sayu hati ini apabila terdapat segelintir masyarakat yang masih lagi tidak mampu menggunakan
larasan bahasa Melayu melalui peranti-peranti ini. Hadirin pemegang amanat negara, hujah saya yang terakhir adalah kekurangan pakar bahasa Melayu dalam sektor perbankan yang menjadi cabaran utama juga dalam sektor perbankan ini. Remuk hati ini apabila mengetahui bahawa masih ramai masyarakat Malaysia yang tidak mahir dalam bahasa Melayu. Salah siapakah perkara ini berlaku di Malaysia? Setahu saya, guru-guru bahasa Melayu di seluruh negara telah pun bertungkus lumus bagi mengajarkan anak didik bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Jika ada masyarakat yang mempersoalkan bahasa Melayu tidak mampu mengangkat martabat pendidikan, sini saya buktikan bahawa bahasa Melayu itu juga adalah bahasa pendidikan. Jika anda lihat penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di universiti tersebut telah menjadi bualan di seluruh dunia. Bahasa Melayu mampu mengangkat martabat universiti tersebut dan melahirkan golongan intelijensia seperti Dr. Sheikh Muzaffar Shukr. Bahasa Melayu telah mengangkat martabat Universiti Kebangsaan Malaysia ke kedudukan 141 dalam QS Global Award Ranking 2021. Hadirin Dewan yang celik ilmu, hujah-hujah saya sebentar tadi jelas menunjukkan betapa besarnya cabaran memartabatkan bahasa Melayu dalam sektor perbankan. Setiap individu, terutamanya individu dalam sektor perbankan, perlu melakukan sesuatu untuk mengangkat martabat bahasa Melayu dalam sektor perbankan. Jangan terus biarkan bahasa Melayu, bahasa ibunda kita dicabul dan dipinggirkan kerana bahasa Melayu adalah warisan bangsa Malaysia.